What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupaskan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video pada kali ini aku akan share dengan korang semua informasi terbaru dan terkini bocoran untuk chapter 1061 yang akan datang yang aku telah dapat daripada Iten Boy. Kalau dalam chapter 1060 yang bertajuk Luffy's Dream yang lepas, kita telah ditunjukkan oleh Oda dengan Luffy yang tak mampu untuk mempercayai berita tentang pembunuhan King Cobra yang telah dilakukan oleh Sabo. Sabo yang telah memberitahu kepada Dragon bahawa bukan dia yang telah membunuh King Cobra. Reaksi Mugiwara terhadap Ultimate Dream Luffy, kemampuan Im Sama untuk menghancurkan Pulau Lulusia yang merupakan tempat Sabo sedang berada. Mugiwara Pirates yang telah tiba ke sebuah pulau yang mempunyai iklim yang bersalji, dan akhir sekali Jewelry Bonnie yang telah terkeluar daripada satu pusaran air yang telah dibelah oleh Zoro. Agak-agaknya apa yang kita bakal dapati daripada chapter 1061 yang akan datang ini? Nak tahu spoiler untuk chapter 1061 yang akan datang ini? Make sure korang tonton video ini sehingga ke akhirnya. So jom, let's proceed with the content. Menurut spoiler, tajuk bagi chapter 1061 nanti bakal berjudul Egghead, The Island of the Future. Poin yang pertama yang kita dapati tentang isi kandungan spoiler pada kali ini adalah kru Mugiwara akan berlayar menuju ke sebuah pulau yang bernama Egghead, pulau masa depan yang dikatakan milik Dr. Vegapunk. Guys, Vegapunk pula yang didedahkan dalam chapter pada kali ini. Saban hari semakin banyak misteri yang Oda bongkarkan kepada kita semua ni guys. Okay, pause kejap. Korang perasan tak semalam aku ada tersalah letak tajuk dan thumbnail berkaitan dengan sword. Sebenarnya thumbnail dan tajuk tu untuk video pada hari ini, yang mana dalam video tu aku ada mengupas bagaimana dengan scene Kobe dan Blackbeard di Amazon Lily akan lead kepada pengenalan Oda tentang sword kepada kita. And guess what guys, tak sangka juga ada betulnya teori itu, sebab dalam spoiler ini juga kita akan mendapat maklumat tentang anggota SWORD. So bagi korang yang tak tengok lagi video tu, boleh tengok lepas ni. Okay, berbalik kepada spoiler kita, aku berpendapat bahawa kenapa Pulau Egghead ini dikatakan pulau masa depan adalah disebabkan oleh kemajuan ciptaan Vegapunk dekat pulau ini daripada segi infrastruktur dan pembangunannya serta kenderaan yang berada di sana merupakan ciptaan daripada Dr. Vegapunk sendiri yang dilihat melangkau masa hadapan. Macam mana menurut kalian? Please drop your comment down below. Kemudian kita juga akan melihat sebuah pangkalan marine yang berdekatan dengan Pulau Egghead tersebut, yang mana Tashigi kanak-kanak hasil kajian gigantic Caesar daripada Pang Hazard dan juga beberapa ahli sword yang lainnya berada di pangkalan marine tersebut. So ternyata Oda masih lagi simpan budak-budak eksperimen Caesar Clown di sini. Yalah, sebab sebelum ni aku tertanya-tanya juga ke mana perginya mereka semua ni kan. Entah-entah sekarang diorang sememangnya dah menjadi gegasi sebab proses pembesaran mereka kan beberapa kali ganda daripada manusia biasa. And again, like I said before, dalam video aku pasal sword, semakin cerahlah teori panjang aku yang mengaitkan Dr. Vegapunk sebagai salah seorang daripada anggota unit sword. Tak silap aku ada 9 orang anggota tertinggi unit sword yang aku senaraikan dalam teori aku yang lepas, dan semua ahli tersebut didasari dengan fakta yang kukuh dan aku sangat yakin dengan senarai aku itu. Namun tak ralat juga kalau ada kesalahannya sebab video tu aku upload setahun yang lepas. So kalau korang belum tengok lagi video tu, korang boleh klik link di ruangan description kat bawah. Okay? Poin yang seterusnya pula adalah Helmeppo yang ingin meminjam Seraphim daripada pihak Marine untuk menyelamatkan Kobe the hero. Apa yang menariknya bagi aku kat sini adalah kalau Helmeppo bersungguh nak selamatkan Kobe, takkan Garp nak duduk diam je kan? Maksud aku, Kobe dan Helmeppo tu dua-dua anak didik Garp yang dilatih secara personal oleh Garp sendiri. Yelah, kita dapat tengok sebelum ni macam mana Rayleigh dan Shanks datang selamatkan Luffy. Setiap kali Luffy dalam kesusahan dan mereka datang untuk tolong Luffy sebab Luffy itu adalah anak didik atau boleh kiranya dikatakan sebagai anak angkat mereka berdua. Contohnya Rayleigh yang selamatkan Luffy dekat Sabaudi bukan sekali, bahkan 2 kali pula tu. First masa Kizaru nak attack Mugiwara Pirates sebelum time skip, yang keduanya pula masa Mugiwara Pirates nak mulakan journey menuju ke New World selepas time skip. Shanks pun sama juga. Satu, dia selamatkan Luffy masa kat Marineford. Second, masa kat Wano tempoh hari daripada serangan Ryokugyu. So takkanlah Garp nak duduk diam je kan? Ataupun berkemungkinan Garp tak risau tentang Kobe ni, sebabnya penculikan Kobe ni juga merupakan satu rancangan daripada unit SWORD untuk mendapatkan maklumat daripada kapal Blackbeard. So kat sini pada aku, video yang aku akan upload hari ni, insyaAllah malam ni kot, still legit. Sebabnya dalam video kejap lagi, dalam poin yang aku kongsikan dengan korang semua, salah satunya adalah
Kalau korang nak tahu, korang kena tengok dululah video tu. Seterusnya pula kita bakal melihat Luffy, Chopper, Jinbei dan Jewelry Bonnie yang terpisah daripada kru Mugiwara yang lainnya. Well, pada aku personally, kenapa keempat-empat orang ini terpisah adalah disebabkan oleh kita dapat tengok dalam chapter yang lepas bahawa Chopper dan Luffy telah terbang ditiup angin, dan aku percaya Jinbei telah terjun untuk menyelamatkan mereka berdua, memandangkan kedua-dua mereka merupakan Devil Fruit user. Luffy tak habis-habis main-main lah. Dia memang macam gitu. Bila nampak je pulau baru, mesti dia yang akan terburu-buru nafsu untuk pergi ke pulau tersebut. Dia buatlah poin macam dia nak selamatkan Chopper, padahal dia nak terbang sendiri. Dan memandangkan arus di lautan tersebut sangatlah ganas dan liar, maka hanya Jinbei sebagai seorang fishman sahajalah yang mampu untuk berenang dalam arus lautan sehebat itu. Memandangkan Bonnie juga telah terkeluar daripada pusaran yang ditebas oleh Zoro itu, maka Luffy possibly mengarahkan Jinbei untuk turut menyelamatkan budak perempuan itu. Yes, again, klasik Oda berlaku lagi. Bila sampai satu-satu pulau, mesti Straw Hats Pirate akan berpecah, menunjukkan kepada kita bahawa akan berlakunya satu leretan, ataupun dalam arc ini akan menjadi satu arc yang agak panjang juga. Tapi pada aku personally, arc pada kali ini tidak akan menjadi sepanjang arc Wano, Dressrosa ataupun Skypiea. Berkemungkinan saiz arc ini sama seperti Little Garden arc macam tu lah kot. And surely walaupun ini bakal menjadi arc yang pendek, namun kita surely bakal mendapat banyak pendedahan dalam arc Egghead ini. Dan akhir sekali, di akhir chapter, kita bakal melihat kemunculan sosok seorang wanita di pulau tersebut yang telah pun mengakui dirinya sebagai the greatest scientist in One Piece world, Dr. Vegapunk. Waduh guys, sekali lagi ianya berlaku. Macam mana kes Yamato hari tu, geng? Kusangkakan lelaki, rupanya seorang perempuan dah. Kalaulah betul Dr. Vegapunk ni seorang perempuan, memang betul-betul King of Troll lah si Oda Sensei ni. Sebabnya sebelum ni dalam chapter yang ke-658 ada G5 Marine yang menunjukkan bahawa Dr. Vegapunk ini adalah old man kan. Alih-alih perempuan pula si Vegapunk ni. Yelah, boleh jadi perempuan itu adalah cyborg ciptaan Vegapunk je kan. So guys, that's all I have dalam perkongsian kita pada kali ini. Teruskan support YouTube channel Kimis Coverto untuk mencapai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat. Dan actually aku tak sabar nak jumpa korang semua yang pergi ke gathering Sabtu ni. Sepanjang tempoh aku berkarya berkenaan dengan One Piece di YouTube ni, inilah pertama kali aku dapat berjumpa korang. Dan aku minta maaf sangat-sangat sebab tak dapat nak bawa ramai daripada korang sebab kekangan masa. Sebab sekarang ni dalam masa yang sama aku banyak juga terlibat dengan program-program masjid, ke masjid sana, ke masjid sini. Sebab kita tengok lately masjid semakin dilupakan. Kalau korang duduk bandar mungkin korang tak dapat nampak perkara ini, tapi kalau korang masuk kampung, ada masjid yang boleh dikira dengan jari je jemaah subuh, zuhur, asar, dan ada masjid yang langsung tak ada jemaah yang datang, dan paling menyedihkan ada masjid yang langsung ditinggalkan sampai ada kambing masuk berak apa semua. Jadi inilah realiti keadaan rumah Allah sekarang ini. Dan siapa lagi yang nak imarahkan masjid kalau bukan orang Islam sendiri kan. Jadi kat sini aku juga mengambil kesempatan untuk marilah kita sama-sama imarahkan masjid dengan menunaikan solat 5 waktu di masjid. Ya, aku faham kita sibuk dengan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, anak, abang dan sebagainya untuk bagi masa kepada family dan kerja, tapi ini adalah hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah juga kena jaga. Hablum minallah, hablum minan nas. Dan antara hubungan dengan Allah yang paling penting untuk kita jaga adalah dengan cara berkunjung ke rumah Allah. Penat-penat kita kerja dan bergaul dengan keluarga kita, suarakanlah segala-galanya kepada Allah atas apa sahaja kekurangan dalam hidup kita dan kesyukuran yang Allah berikan kepada kita di masjid. Mungkin kita kata kita tak ada masa ke masjid. Ya sahabat, memang kita tak akan ada masa selama-lamanya untuk datang ke masjid kalau kita tak peruntukkan masa untuk ke masjid. Kenapa hari ni tempat-tempat lain kita boleh pergi dan banyak benda-benda lain kita boleh buat? Sebab kita dah jadualkan. Jadi masukkanlah sekali jadual untuk ke rumah Allah dalam jadual harian kita, kerana Allah lah yang sedang mempermudahkan kita setiap hari, dan Allah jugalah yang sedang mengaturkan rezeki kita dalam setiap perkara, suasana dan situasi. Allah lah yang ciptakan untung baik buruk kita. Allah lah yang ciptakan segala-galanya. Jadi jadualkanlah masa kita untuk berkunjung ke masjid. InsyaAllah kita akan dapati hidup kita akan tenang, masa kita akan lapang, rezeki kita akan terang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi